Saya agak bingung sedikit, sebab di dalam jawapan yang berhormat Tan Sri Dr. Koh Su Kun di dalam soalan yang dibangkitkan oleh Babi Serdang, antara tanggungjawab APCO Worldwide ialah menjayakan program untuk mempromosi dan meningkatkan imej negara di luar negara. Pada pandangan saya, dia merujuk juga kepada aspek-aspek dasar luar negara. Adakah dasar yang dicadangkan itu sesuai, bagus hingga hari ini? Apakah Amerika sendiri membuat ketetapan mengenai pendapatan haram Israel sekarang? Satu dunia telah membuat ketetapan, Indonesia telah melakukan ketetapan yang kuat, kita masih lagi berdiam diri. Nasihat apa itu? Imej bagaimana sebenarnya yang mau dijadikan kepada negara kita oleh penasihat sebegini? Terima kasih, terima kasih. Balik pulau itu menunjukkan bahawa kerajaan kita sudah menjadi tali barut kepada kumpulan-kumpulan seperti ini, kepada pengganas dunia, Bagi saya, sebab itu mereka tidak berani untuk menyatakan pendirian mereka seperti mana yang dinyatakan oleh negara-negara lain. Baik, isu dia pada Datuk Indi Pertua, apa yang saya sebutkan tadi ialah apabila APCO dilantik untuk menjadi perunding media kepada Kerajaan Barisan Nasional dan juga kepada kepimpinan Perdana Menteri kita ini bermakna bahawa dia akan mendedahkan segala maklumat rahsia penting dalam negara kita ini kepada sebuah syarikat asing dan syarikat yang ada kaitan dengan gerakan Zionis antarabangsa dan juga negara haram Israel. Ini bagi saya bahawa, sebab kalau tidak, bagaimana mereka nak memberikan nasihat untuk membantu kerajaan bagi menaikkan kembali imej kerajaan dan juga kepimpinan Datuk Najib Perdana Menteri, kalau mereka tidak punya maklumat yang cukup, apatah lagi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan demografi information, maknanya maklumat demografi. Ini sangat berbahaya. Walaupun saya tahu bahawa demografi information itu bukan bermakna bahawa tahun depan Israel nak serang kita, tetapi ini sangat penting untuk syarikat-syarikat luar, negara-negara luar yang tujuan mereka ialah untuk satu jangka masa yang lebih panjang terhadap tinggal mereka di dalam negara kita. Jadi bagi saya kira bahawa suatu yang sangat membimbangkan saya apabila kerajaan melantik syarikat yang seperti ini dan menafikan kebolehan syarikat-syarikat anak tempatan yang terdapat dalam negara kita. Saya masih lagi boleh berkira kalau dia beri kepada syarikat tempatan, syaratnya mestilah dengan open tender dan sebagainya untuk melihat dari segi persaingan dan kebolehan dan sebagainya. Tapi ini pun kepada syarikat luar negara kita ini pun dibuat. Saya tidak tahu bagaimana proses mereka mendapatkan khidmat syarikat tersebut, dan saya ingin mendapat penjelasan daripada kerajaan berapa fee yang dibayar kepada syarikat ini. Walaupun ada yang mengatakan 20 hingga 30 juta, saya tidak tahu dalam bentuk ringgit Malaysia ataupun dalam US dollar. Tapi bagi saya bahawa ini satu pembayaran yang sangat tinggi, sebab saya berhak untuk mendapat maklumat ini kerana ini membabitkan wang negara, wang rakyat apabila diguna untuk apa? Tujuan diberikan kepada syarikat yang boleh mendatangkan kesan, berikan kesan yang sangat buruk kepada masa depan negara kita ini. Dan maklumat ini sudah tentu bahawa maklumat yang akan diperoleh oleh APCO nanti boleh dijual kepada pihak-pihak yang lain. Sebab ini berlaku dalam kes Perang Teluk yang pertama. Perang Teluk yang pertama apabila sehingga menyebabkan Israel mengebom tempat-tempat yang strategik ini, kerana apa? Kerana mendapat maklumat daripada syarikat telekomunikasi yang apabila dia ada kepentingan dengan Amerika, maka Amerika kata kalau nak ini, maka dia kena jual maklumat yang ada kepada mereka. Jadi saya kira bahawa ini sangat berbahaya kepada masa depan negara. Saya minta penjelasan seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi, dan saya nak tahu bahawa kenapa syarikat seperti Lim Kok Weng ini tidak diberikan, sedangkan selama ini kerajaan menggunakan khidmat Lim Kok Weng. Apakah kerajaan sudah hilang kepercayaan kepada syarikat Lim Kok Weng, sedangkan kerajaan melaungkan sedangkan kerajaan melaungkan One Malaysia ni rakyat didahulukan. Kenapa Amerika didahulukan? Kenapa Israel didahulukan? Kenapa Zionis didahulukan? Kenapa rakyat Malaysia dikebelakangkan? Jadi ini yang saya mohon penjelasan. Kemudian yang ketiga, Datuk yang di Pertua, berkaitan dengan kehilangan enjin jet. Kehilangan enjin jet, walaupun
Padang Besar selaku pengurusi PAC telah buat kenyataan. Dia mengatakan bahawa tak ada yang terlibat dan sebagainya, peringkat pegawai tinggi dan sebagainya. Itu tak apalah, itu dia punya ni lah. Tetapi saya yang herannya ialah macam mana dia boleh hilang ini, dan disebut oleh Padang Besar dalam satu kenyataan dia, dari store yang disimpan ada 400,000 tempat 400,000 equipment spare part ni, yang termasuk yang kecil-kecil. Hak kecil tak hilang, yang besar boleh hilang. Yang ni saya pun heran macam mana kecurian dan kehilangan ini boleh berlaku. Tapi isu yang saya nak bangkit di sini ialah kerajaan mengatakan bahawa kita sudah jumpa enjin tersebut di Uruguay. Saya nak minta penjelasan daripada kerajaan yang dikatakan enjin tu ada di Uruguay tu ada di kedai macam kedai orang duk jual enjin buruk ke? Kena beritahu dia, ataupun depa jumpa tu enjin tu duduk di kapal terbang, duduk di jet. Keadaan kedudukan enjin tu macam mana sehingga kita terpaksa lantik wakil di Uruguay-nya untuk proses untuk nak bawa balik ni. Adakah dia duduk di jet? Sebab kalau bagi saya bahawa kalau dia duduk di jet, walaupun kenyataan Menteri Pertahanan kata nilai dah rendah 300,000 dan ini kita pun dah condemn, benarnya bagi saya bahawa tak condemn lah benda kalau boleh duduk di jet. Dan bagi saya bahawa kenapa orang nak curi kalau kata bahawa dia tidak lagi berguna kepada untuk kepentingan negara kita, kepentingan sebagai enjin kepada pesawat. Jadi ini yang saya minta, kerana orang pun heran macam mana Malaysia ni boleh ada sila golong ya, boleh ada jet yang tak ada enjin. Israel ni dia ada jet tak ada pilotnya. Dia pun heran, dia kata nak perang mana Malaysia, dia kata dia ni lagi hebat. Pasal apa? Dia kata jet di Malaysia tak ada enjin. Jet Israel dia boleh Ricky dia tak ada pilot, dia pakai remote dia pakai radar. Yang ni hak Malaysia dia kata jet pesawat pejuang depa ni tak ada enjin. Dia kata lagi hebat. Macam orang Melayu mewah tu lah. Pakai lepas tali naik. Tapi isu dia saya nak tanya ialah bagaimana kedudukan enjin tu? Adakah enjin tu dijumpa di store, di kedai enjin enjin lama, ataupun dia dijumpa berada pada bodi kapal terbang, bodi jet. Ini sangat penting. Akhir sekali saya nak sebut ialah berkaitan dengan soal pihak ketiga yang didakwa oleh ketua polis negara dalam polis yang memberikan arahan kepada pegawai polis. Jadi ini saya nak minta penjelasan daripada pihak Menteri Dalam Negeri, memperjelaskan kepada saya dan juga kepada Dewan ini siapa yang dimaksudkan. Maknanya dia kena mintalah penjelasan daripada ketua polis supaya dia boleh datang ke sini, dia jawab. Dia jangan datang ke sini dia bagi tahu kat kita, tanya ketua polis. Dia sebagai menteri kena tanya ketua polis bagi jawapan. Siapa dia pihak ketiga? Saya nak bawa jawapan ini ke dalam parlimen. Adakah bermaksud juga yang dimaksudkan oleh ketua polis pihak ketiga itu termasuk pihak ketiga yang mengarahkan Tiru dan juga Azila untuk membunuh Antan Tuya? Jadi kita nak tahu adakah pihak ketiga yang mengarahkan mereka, sebab Tiru mengatakan dalam mahkamah, dia mengatakan bahawa dia menjadi kambing hitam kepada pihak lain yang berada di luar daripada mahkamah. Sekian, terima kasih.